ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dapat kita sama-sama berada dan berkumpul sekali lagi dalam majlis ilmu pada malam ni. Dan insya-Allah sambungan kita daripada Sirah Nabawiyah Durusun wa Ibar, Sirah Nabawiyah pedoman dan pengajaran. Malam ni insya-Allah kita akan sambung masih lagi pada bahagian yang ketiga, Al-Faslu Thalith fi Sirati ba'da al-Hijrati al-Habasyah ila al-Hijrati lil Madinah, iaitu sirah berkenaan dengan selepas hijrah para sahabat ke Habsyah sehinggalah hijrah Nabi dan para sahabat ke Madinah Al-Munawwarah. Sebelum ni kita dah bahas beberapa poin pada bahagian ketiga ni, dan yang terakhir kita berhenti tentang poin berkaitan dengan berlakunya satu mukjizat yang besar kepada Nabi, iaitu mukjizat yang dinamakan sebagai perjalanan Al-Isra' wal Mi'raj. Yang mana perjalanan Isra' dan Mi'raj ni, seperti mana yang dah disebutkan, para ulama berselisih tentang bilakah secara tepat berlakunya perjalanan Isra' dan Mi'raj ni. Ada yang mengatakan sekitar 5 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, ada yang mengatakan sekitar 3 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, dan ada yang mengatakan sekitar setahun 6 bulan, dan ada yang kata setahun. Cuma pendapat yang paling tepat ialah sekitar setahun ataupun setahun 6 bulan sebelum Nabi SAW berhijrah ke bumi Madinah Al-Munawwarah. Jadi malam ni kita akan bahas sambungan daripada poin tersebut, iaitu kalau ikutkan dalam kitab kita ni pada poin yang kelima. Poin yang kelima kata penulis rahimahullahu ta'ala, waqa'at mu'jizatul Isra'i wal Mi'raj wa qad ikhtalafa fi tarikhi wuqu'iha. Telah berlaku mukjizat Isra' dan Mi'raj dan terdapat perselisihan berkenaan tarikh peristiwa ini berlaku. Wal muakkadu annaha waqa'at qabla al-hijrati fi sanatil 'ashirah min bi'satihi aw ba'daha. Dan yang paling tepat ianya berlaku pada tahun 10 kenabian atau selepasnya. Dan inilah pendapat yang sahih yang dipegang oleh jumhur para ulama, annahuma waqa'an fi lailatin wahidah yaqadatan bil jasadi war ruh, bahawasanya perjalanan Isra' dan Mi'raj ini berlaku hanya satu malam, dan perjalanan itu melibatkan jasad dan ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usriya bihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, diisra'kan Nabi itu daripada Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Thumma urija bihi ila samawatil ula, kemudian dimi'rajkan Nabi itu ke langit yang tertinggi. Thumma ada ila baitihi, kemudian ia kembali ke rumahnya. Fi Makkah, di Makkah, tilkal lailah, pada malam tersebut. Wa akhbara Quraisyan bi amril mu'jizah, dan Nabi telah mengkhabarkan kepada seluruh Quraisy tentang mukjizat itu. Fahazza'at wa sakharat, lalu mereka mempersenda dan memperlekehkan Nabi. Wa saddaqahu Abu Bakrin wa aqwiya'il iman, namun Abu Bakar dan mereka yang kuat iman telah membenarkan baginda. Jadi itu poin yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, yang mana dia sebut secara ringkas sahaja perjalanan dakwah Nabi
sallallahu alaihi wasallam, khususnya perjalanan Isra' dan Mi'raj. Tak sebutlah apa yang dilihat dalam perjalanan tersebut, tak sebut juga tentang kenderaan yang Nabi naik, bermula daripada mana dan apa yang Nabi lihat di Masjid Aqsa, sampailah apa yang Nabi lihat ke langit pertama, kedua, ketiga, sampailah ke Sidratil Muntaha, lalu terima 5 salat yang dilakukan kita sehari semalam hari ni. Cuma secara ringkas, cerita tentang Isra' dan Mi'raj ni, para ulama sebut ianya ialah merupakan salah satu daripada tasliyah. Tasliyah ni maksud dia apa? Bahasa Arab sebut tasliyah, bahasa Melayu kata sesuatu yang menggembirakan hati Nabi. Kita dah bahas sebelum ni, perjalanan Isra' dan Mi'raj ni dia datang selepas beberapa duka cita yang silih berganti datang pada Nabi. Bermula dengan kematian pak saudara dia Abu Talib, seterusnya kematian isteri yang tercinta Khadijah, seterusnya gagalnya dakwah Nabi di Taif selama 10 hari, lalu datanglah perjalanan Isra' dan Mi'raj yang menjadi pembakar semangat, penaik semangat Nabi ni untuk teruskan dakwah. Yang mana kalau kita tengok, Nabi ni bertemu dengan para Nabi dan Rasul yang terdahulu, bertemu di Masjid Al-Aqsa, kemudian bertemu di langit pertama, kedua, ketiga, sampailah yang ketujuh. Tujuan dipertemukan tu tak lain dan tak bukan supaya para Nabi dan Rasul itu memberi semangat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada waktu tu tekanan dakwah yang dikenakan pada Nabi ialah tekanan yang sangat berat. Sudah bermula pembantaian dalam bentuk lisan dan bermula dah pembantaian dalam bentuk fizikal. Maknanya dah berani, ada yang nak pukul Nabi, ada yang nak buat perancangan untuk bunuh Nabi pun pada waktu tu. Kemudian kata penulis rahimahullahu ta'ala, wa fi hadhihi al-lailatu furidat as-salawatu khamsan ala kulli muslimin balighin aqilin. Pada malam tersebut telah difardukan 5 waktu salat yang telah diwajibkan ke atas setiap muslim yang baligh dan juga yang berakal. Kalau kita tengok dari segi sejarah dan kalau kita tengok dari segi hikmah yang terdapat di sebalik perjalanan ni, kita dah sebut tadi perjalanan ni dia tasliyah. Tasliyah ni benda yang bagi semangat pada Nabi, benda yang menguatkan dakwah Nabi. Dan bila mana Nabi diperjalankan tu, Nabi diberikan satu perintah, iaitu perintah yang disebut sebagai salat 5 waktu. Yang mana salat ni dah jadi tiang agama, dah menjadi perkara penting dalam rukun Islam pun. Dan kalau kita nak faham dari segi yang lebih mendalam apa yang Allah Ta'ala ingin sampaikan melalui perjalanan ni, wahai sekalian manusia, ketahuilah di setiap kesusahan yang berlaku dalam hidup kamu, maka kamu kembalilah salat kepada aku. Sebab selepas duka cita demi duka cita yang berlaku pada Nabi, kematian pak saudara, kematian isteri, gagal dakwah, datang satu peristiwa Isra' Mi'raj. Dalam peristiwa tu Nabi dapat salat. Jadi isyarat pada kita, salat tu meredakan segala keresahan jiwa. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, wasta'inu bis sabri was salah. Kamu minta tolonglah kepada Allah dengan salat dan sabar. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan ketahuilah salat dan sabar ini berat kecuali ke atas orang-orang yang khusyuk. Walaupun ibadah salat ni dia boleh menyebabkan orang tu reda dengan ujian yang berlaku, tapi tak semua orang yang bersalat bila mana dia diuji, dia boleh reda dengan ujian yang berlaku. Sebab setiap seorang di antara kita ni, dia punya, orang kata apa, dia punya apa yang dia buat pada salat tu, ataupun apa perasaan waktu dia salat berbeza-beza. Ada orang dia salat kerana itu tanggungjawab, dan ada orang dia salat kerana dia tahu dia perlukan salat tu. Sebagai manusia dia perlu, bukan hanya tanggungjawab, tapi salat tu ialah sendiri menjadi sebab untuk dia lebih kuat untuk hidup atas dunia ni. Dalam ayat yang lain, dalam surah Taha, Allah Ta'ala sebut, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Suruhlah ahli keluarga kamu, yakni isteri dan anak-anak kamu, untuk salat. Allah Ta'ala kata wastabir 'alaiha, dan kamu kena sabar. Perkataan sabar tu Tuhan guna perkataan wastabir. Wastabir ni maknanya sabar yang peringkat paling tinggi. Sebab apa? Gangguan nak salat ni, sebelum salat ada gangguan, tengah salat ada gangguan, selesai salat pun ada gangguan.
Nak sebut pada kita bahawasanya salat ini bukan mudah, walaupun ianya dijanjikan dengan kebaikan yang banyak. Allah Ta'ala sebut innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu menghalang seseorang tu daripada buat benda fahsyak dan juga buat benda mungkar. Tapi realiti kita tengok hari ni, ada orang yang salat tak terlepas juga daripada diri dia tu fahsyak dan mungkar. Bukan salah salat tu, salah dia dalam menghayati salat tu macam mana. Nak beritahu pada kita, salat ni dia ada martabat-martabat dan tuntutan-tuntutan yang tersendiri. Tidak semua dan tidak menjadi kemestian salat je dapat ketenangan, belum tentu. Dia ada keadaan salat itu dia perlukan ilmu waktu bersalat. Sebab tu kalau orang kata Islam akan menang kalau orang Islam salat subuh sama ramai dengan salat Jumaat, belum tentu. Sebab boleh jadi salat subuh tu berlaku ramai sebab ada sesuatu yang menyebabkan orang pergi salat subuh ramai. Contoh saya bagi kat tuan-tuan, sebab apa salat subuh ramai setengah-setengah tempat ataupun setengah keadaan? Sebab telah dibuat program jom bangun salat subuh. Lepas tu dibuat lagi pengumuman siapa salat subuh mari masjid hari tu, kita buat jamuan awal pagi, sarapan pagi kita bagi nasi arak kambing lagi. Ramai mari, tapi hari tu ialah yang mari. Bubuh penceramah bagi yang sedap sikit, tujuan dia nak bagi orang ramai. Tapi mungkin hanya berlaku sehari, 2 hari, 3 hari. Dia tidak datang dengan jiwa, dia datang kerana ada sesuatu yang mendorong dia untuk datang. Ataupun setengah tempat dia buat sumbangan bantuan asnaf yang boleh bantuan zakat bagi waktu subuh, nak bagi ramai, nak bagi asnaf tu datang waktu subuh. Tapi subuh tu je lah yang dia datang. Subuh seterusnya dia tak datang. Sebab apa? Jiwa. Dia berkait dengan jiwa. Kalau orang Islam salat ramai pun, dia tidak salat dengan ilmunya, dia salat kerana ada sesuatu yang mendorongnya. Masih belum lagi kita boleh kata Islam akan menang dengan mudah pada waktu tu. Sebab memang banyak tempat dalam Quran bila mana sebut tentang salat, dia akan sebut tentang ilmu salat, dia akan sebut tentang iman terhadap salat tu dulu. Iman terhadap salat ni bukan kita mengingkari salat, maknanya kita nampak dan kita rasa kepentingan salat. Sebab tu kalau kita tengok Nabi dan para sahabat berada dalam keadaan yang gentir macam mana pun, mereka tetap mengutamakan salat. Sebab mereka tahu mereka perlu pada salat. Bukan dia buat tu kerana lepas tangan, ataupun dia buat tu kerana dia lihat benda tu tanggungjawab. Sebab tu bila mana berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj ni, yang kita kena tengok situ ialah mencari di manakah rasa kelazatan salat seperti mana yang dirasai oleh Nabi dan para sahabat. Seperti mana Nabi ni bila mana Nabi sebut pada Bilal, arihna biha ya Bilal, rehatkanlah kita dengan salat wahai Bilal. Macam mana salat yang dikatakan boleh rehat tu? Sebab hari ni ada orang dia lewatkan salat kerana dia tak merasa salat tu rehat, bahkan dia rasa salat tu satu bebanan yang terpaksa dia pikul. Jadi ini benda yang kita kena jawab dalam diri kita masing-masing. Cuma kita tahu peristiwa Isra' Mi'raj ni Tuhan bagi salat, perintah salat, dan dalam perintah salat tu ada benda yang Tuhan nak bagi. Banyak ayat Tuhan sebut. Kita dah dengarkan, saya dah bacakan beberapa ayat tadi. Antara Allah Ta'ala sebut innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu halang diri daripada orang tu buat fahsyak dan munkar. Maknanya kalau orang tu salat, dalam erti kata mudahnya, dia tak jadi jahat. Tapi kita melihat ada orang yang salat, dia problem, akhlak dia tak elok. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut wa'mur ahlaka bis salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit taqwa. Ini dalam surah Taha. Allah Ta'ala kata, perintahkanlah keluarga kamu untuk salat dan sabar. Kami tak minta rezeki pada kamu, kami beri rezeki pada kamu. Dan kesudahan yang baik itu pada golongan yang bertakwa. Maknanya salat tu pengundang kepada rezeki, pembuka pintu rezeki. Tapi ada orang dia salat, bila mana dia tunggu rezeki tak datang, dia berhenti salat. Sebab dia melihat salat tu kepentingan duniawinya. Dia tidak melihat salat tu dengan jiwa yang sepatutnya, ataupun apa yang disebutkan dalam Quran tu sendiri. Okay. Jadi dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, dapat je salat 5 waktu ni, apa jadi pada Nabi? Nabi lagi semangat. Nabi meningkat motivasi Nabi ni. Nabi tak heraukan orang-orang yang pesenda ataupun hina Nabi ni. Sebab Nabi tahu Allah Ta'ala menjanjikan sesuatu yang lebih baik, dan hinaan kejian orang tu bersifat sementara sahaja. Okay. Jadi ini benda sirah. Kalau kita baca, kita tidak hanya membaca riwayat,
tapi kita membaca apa yang tersirat daripada sirah itu. Sebab kita dah bahas sebelum ni, sebagaimana kita sebut dalam permulaan surah Isra, Tuhan sebut ayat pertama lagi, sesungguhnya Tuhan itu maha mendengar, maha melihat apa yang kena pada Nabi sebelum berlaku Isra dan Mi'raj. Jadi pasti ada sesuatu dalam ibadat salat ni. Hari ni macam-macam orang buat kajian. Salat dari segi kajian sains, sekian-sekian, nak kaji dari segi kebaikannya. Tapi kita kena tahu, kita sebagai orang beriman Muslim, kalau tak ada kajian yang sebut kebaikan salat dari segi saintifik pun, kita tak salat. Dan yang menjadi masalah hari ni, ujian datang bertimpa-timpa. Mungkin masalah yang orang kata apa yang kita terlepas pandang ialah isu salat. Kita boleh tengok ujian yang semakin hari semakin banyak berlaku. Ada setengah tempat COVID meningkat, ada setengah tempat banjir, dan kita pun perlih hari ni pun dah 8 kes dah secara tak sedar. Bukan nak kata yang menyebabkan penyakit tu berlaku ramai orang tak salat, cuma dia boleh dilihat sebagai isu yang perlu dipandang juga. Sebab kalau kita lihat masjid dibuka, macam Perlis ni alhamdulillah masjid dibuka dan kita boleh datang masjid walaupun dalam penjarakan salat. Hakikatnya dalam penjarakan pun orang tak ramai main masjid. Kalaulah tak jarak, masjid tu lagi kosong. Kalau jarak ni nampak penuh lah juga. Sebab jarak. Kalau tak jarak, maknanya lagi banyak ruang kosongnya. Jadi secara umum kita boleh tengok, setiap ujian tu pasti akan ada kelompongan yang dilakukan oleh manusia. Banyak bab yang kita tengok. Apa saja benda yang berlaku tahun ini. Sebab tu para salaf, mereka melihat apa saja benda yang berlaku musibah dalam hidup, benda yang susahkan mereka, mereka akan melihat kekurangan pada dosa mereka. Sebab tu kita jangan pandang rendah pada setiap dosa. Setiap dosa ni dia akan ada kesan di dunia. Kalau kita tengok sebahagian para salaf, mereka ni bila mana Allah Ta'ala uji dengan ujian yang kecil. Fudail bin Iyad ni seorang tokoh tabi'in. Dia satu hari dia tengok beras yang dia simpan dalam rumah dia ataupun gandum yang dia simpan dalam rumah dia ni dimakan oleh tikus. Setiap kali dia simpan, hilang. Hilang tu sebab apa? Tikus makan, rosak. Bila mana dia tanya orang kata sekarang ni musim tikus duk masuk banyak. Tapi orang dia sendiri buat kesimpulan, dia kata sebab tikus boleh makan jadi rosak makanan ni sebab dosa kita sebagai manusia. Hakikatnya, mana dia tengok sampai ke tahap tu. Dia tengok sampai ke tahap tu. Bahkan Fudail bin Iyad lagi dahsyat daripada tu. Dia kata setiap kali aku melihat isteri aku tak dengar kata, anak aku dia tak berapa endah bila mana aku berikan arahan, ataupun kenderaan aku tak berapa nak elok, itu semua berkait dengan dosa. Nak sebut pada kita, itulah. Dan kita tahu salat ni dia penghapus dosa. Walaupun dia tak hapus dosa besar, tapi dia cuci manusia daripada dosa. Sebab Nabi sebut dalam hadis yang lain, Nabi kata, apa pandangan kamu kalau kamu lihat satu orang yang mandi 5 kali sehari? Bersih tak badan dia? Para sahabat kata, bala, mesti bersih. Maka begitulah orang yang salat, Allah Ta'ala bersihkan diri dia daripada dosanya. Yang nak sebut pada kita, ibadah salat ni ialah ibadah yang mustahak untuk diambil berat oleh manusia. Bukan ibadah yang main-main. Dari segi penerimaan ibadah tu pun dah besar. Banyak ibadah yang Tuhan beri kepada Nabi Muhammad ni melalui perantaraan Jibril, kecuali ibadah salat. Dia tak terima melalui Jibril, dia terima melalui perjalanan Nabi dijemput naik ke langit untuk menerima amalan ataupun ibadah tersebut. Kemudian poin seterusnya yang disebutkan sini, wa fi athna'i murur Rasul sallallahu alaihi wasallam 'al qabaili fi mausimil hajj ka'adatihi fi kulli 'am li da'watihim ila al-islam wa tarki ibadatil awthan wa bainama huwa 'inda al-'aqabah allati turma 'indaha al-jimar laqiya rahtan min al-aws wal khazraj fada'ahum ila al-islam fa aslamu wa kana 'adaduhum 7 thumma 'adu ila al-madinah fadhakaru liqaumihim laqiyahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma danu bihi fil islam. Maksud poin yang ketujuh ni, Rasulullah lepas pada Isra' Mi'raj ni, Nabi semangat beribadah, Nabi semangat berdakwah. Semangatnya Nabi ni bila mana berlaku musim hijrah, musim ziarah.
ataupun musim haji jahiliah lah. Nabi akan cari kabilah-kabilah yang datang ziarah ke Mekah ni. Setiap kali musim haji, ni haji jahiliah, bukan haji yang Islam lagi. Sebelum berlaku pembukaan kota Mekah lagi. Nabi akan jumpa ketua-ketua kabilah dan Nabi akan sampaikan dakwah. Sebagaimana kebiasaan. Maknanya sebelum Isra' Mi'raj ni pun Nabi duk buat lagu tu. Cuma lepas daripada Isra' Mi'raj ni Nabi lagi semangat. Baginda mengajak mereka kepada Islam dan menyuruh mereka meninggalkan penyembahan berhala. Maknanya Nabi akan masuk ke kawasan yang crowded. Nabi akan beritahu, ketahuilah Allah Ta'ala itu satu dan berhala ni batil, tinggalkan sembah berhala, sembahlah Allah Ta'ala tanpa ada perantaraan. Nabi duk sebut secara kuat-kuat. Nabi dah tak peduli dah orang nak hina ataupun nak herdik. Walaupun di sana ada sebahagian Quraisy yang cuba provoke orang-orang yang mari ziarah pada waktu tu. Bahkan ada riwayat yang dhaif mengatakan ketika mana Nabi SAW ni duduk di kawasan orang ramai, maknanya duduk di sekitar Kaabah, duduk dekat dengan kawasan Aqabah tempat orang melontar pada waktu tu, duduk dekat dengan kawasan Sa'i, ada sebahagian Quraisy ni mereka edarkan guni dan mereka edarkan kapas. Tujuan dia apa? Guni bagi serekuk kepala supaya jangan dengar apa yang Muhammad sebut. Kapas tu sumbat dalam telinga supaya tak dengar apa yang Muhammad sebut, terutamanya bacaan Quran. Benda tu berlaku sebelum pada Isra' Mi'raj. Nabi tengok orang bawa guni dengan bawa kapas tu, Nabi dah lemah semangat dah. Nabi dah lemah semangat sebab teruk kena bantai. Tapi lepas Isra' Mi'raj ni, Nabi dia macam kuat sikit. Dia tak macam dulu, tak lemah. Biarlah dia nak bawa guni banyak mana, dia nak bawa kapas banyak mana pun, kita tetap akan bercakap tentang Islam. Sehinggalah Nabi sampai di kawasan, dalam riwayat ni sebut Nabi sampai di tempat nama dia Aqabah. Aqabah ni hari ni Jumratul Aqabah, tempat orang melontar. Jamratul Ula, Jamratul Wusta, Jamratul Aqabah ni 3 tempat orang melontar ni. Sampai di Aqabah, Nabi bertemu dengan rombongan Aus dan Khazraj. Aus Khazraj ni siapa? Orang-orang Madinah. Tapi waktu ni tak nama Madinah lagi. Waktu ni nama Yathrib. 2 kabilah ni ialah kabilah yang bertelagah. Kabilah yang balah. Sebab apa balah? Yang balahkan mereka, yang menyebabkan dia orang ni berkelahi, ialah Yahudi di Madinah ataupun di Yathrib pada waktu tu yang melakukan permusuhan secara diam-diam sehingga 2 kabilah ni berbalah ataupun berkelahi. Nabi kata, penulis ni kata, lantas baginda mengajak mereka kepada Islam dan mereka menerimanya. Maknanya Nabi ajak mereka pada Islam dan mereka terima. Bilangan mereka ketika itu ialah 7 orang. Maknanya orang Yathrib yang datang untuk menunaikan ziarah dan haji jahiliah pada waktu itu 7 orang. Setelah itu mereka pulang semula ke Madinah, lalu menceritakan kepada kaum mereka tentang pertemuan tersebut dan Islam yang mereka anuti. Peristiwa ni ialah peristiwa Bai'atul Aqabah yang pertama. Perjanjian Aqabah yang pertama, bilangan tak ramai. 7 orang ni Tuhan lunakkan hati. Tuhan lunakkan hati mereka, mereka dapat terima Islam. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut, sesungguhnya iman itu ada pada orang-orang Yaman. Nabi sebut lagu tu. Dan Yaman itu ataupun orang Yaman itu ialah orang yang ada hikmah dan ada iman di hati mereka. Hadis ni adalah Sahih Bukhari. Hadis ni orang hari ni duk syok kata Nabi sebut ni khusus pada orang Yaman, yakni merujuk pada negara Yaman hari ni. Yaman hari ni lah, negara Yaman yang dikuasai oleh Houthi hari ni, yang ada pertelagahan hari ni. Yang mana kalau tuan-tuan tengok minggu lepas, ahli parlimen Yaman turun di lapangan terbang Aden. Aden ni salah satu negeri di Yaman. Elok dia turun, Houthi tembak 22 orang mati di lapangan terbang. Negara yang tak pernah sunyi daripada isu kabilah dan peperangan. Orang-orang sana duk syok. Bukan orang sana lah, orang sana yang ada ilmu dia faham isu ni. Orang kita pun duk ingat Yaman ni ialah bumi iman dan hikmah. Betul lah Nabi sebut memang lagu tu. Tapi hadis tu merujuk kepada orang-orang Aus dan Khazraj. Sebab mereka ni sebelum duduk di Madinah, mereka asal pada Yaman dulu. Maknanya hadis tu merujuk pada orang Ansar. Bukan exactly orang Yaman, Alu Himyar ke Al-Qahtani ke yang ada di sana hari ni, bukan merujuk pada mereka.
Sebab kalau tengok Imam Malik bin Anas, dia pun asal keturunan Yaman. Merujuk Nabi puji orang Yaman ni lah orang Aus, Khazraj, mereka sebelum duduk Madinah, mereka asal orang Yaman. Jadi pujian tu balik pada Ansar, bukan balik pada orang Yaman hari ni. Hadis tu kena faham bagi elok dulu. Okay. Jadi Nabi puji keimanan mereka, diberikan pada mereka Islam, mereka terima. Disampaikan pada mereka Islam, mereka terima. Mereka balik ke kampung mereka di Yathrib. Tunggu pula ziarah tahun depan, nak buat balik perjanjian Aqabah kali kedua. Kali kedua lagi ramai. Tengok poin seterusnya apa yang disebutkan sini. Pada tahun berikutnya, tahun ke-12 kerasulan, ketika musim haji, 12 orang lelaki Ansar telah datang ke Makkah. Mereka berhimpun dan berbai'ah dengan Nabi. Mereka pulang ke Madinah bersama utusan khas Nabi yang bernama Mus'ab bin Umair. Pada waktu ni perjanjian Aqabah yang kedua berlangsung, 12 orang datang. Tahun lepas 7 orang, tahun ni 12 orang. Okay. Nabi pun terima keislaman mereka. Nabi berikan beberapa garis panduan, jangan syirik, jangan berzina, jangan bunuh orang. Adalah hadis dia. Lalu Nabi hantar wakil Nabi di sana yang bernama Mus'ab bin Umair, seorang pemuda usia tak sampai 20-an, muka pula mirip dengan Nabi. Apa tujuan? Ajar kepada mereka Quran, ajar pada mereka salat. Okay. Baginda mengutuskan beliau untuk membacakan Al-Quran dan mengajarkan Islam kepada orang Islam di sana. Dengan itu Islam berkembang luas di Madinah. Pada waktu ni mereka pun dah berkenan nak beri kehormatan pada Nabi. Datanglah ke Madinah, duduk dengan kami di Madinah. Tak payah duduklah di Mekah ni. Mekah ni orang kira nak lawan, nak bantai je. Orang nak berkelahi dengan Nabi. Mari ke Madinah, kami sambut, kami terima kamu, dan kami akan angkat kamu sebagai pemimpin. Sebab tu dakwaan yang mengatakan Nabi dan para sahabat berstatus pelarian lari ke Madinah tak tepat. Sebab dia dijemput. Pelarian ni dia tiba-tiba je masuk tempat tu. Ini ialah div yang dijemput. Maknanya ada pakatan dan ada jemputan khusus. Okay. Ini benda yang kita kena jelas. Pada tahun seterusnya, iaitu tahun ke-13 kenabian, 13 tahun dah jadi Nabi, sekumpulan Ansar telah datang pada musim haji. Mereka berhimpun dengan Nabi secara sembunyi. Bilangan mereka seramai 70 orang lelaki dan 2 orang wanita. Mereka berbai'ah untuk menolong dan menyokong baginda, mempertahankan baginda sebagaimana mereka mempertahankan wanita dan anak-anak mereka sendiri. Mereka pulang ke Madinah setelah baginda memilih 12 orang ketua kalangan mereka sebagai wakil kepada kaum mereka. Okay, jadi pada waktu ni mereka pun pulang dengan bai'ah, janji setia akan jaga Nabi, akan protect Nabi. Saya cerita sikit dalam buku ni, dia tak cerita lengkap. Pada waktu ni di Madinah ada satu orang lelaki nama dia Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ni kalau kita baca sirah, siapa dia? Ketua munafikin. Ayat Quran pun sebut direct tentang kemunafikan Abdullah bin Ubay. Pada waktu ni dia ni duk syok lah, tunggu peluang ataupun tunggu masa nak diangkat jadi raja Madinah. Tapi orang Madinah tak fokus daripada isu raja tu. Mereka lebih fokus pada isu nak jaga Rasulullah. Jadi datang saja Nabi, orang-orang Madinah, Aus dan Khazraj, mereka tidak melakukan pemilihan raja Madinah, tapi mereka dengan berbesar hati mereka melantik Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin Madinah pada waktu itu. Jadi tenggelamlah nama Abdullah bin Ubay ni. Bila mana tenggelam nama Abdullah bin Ubay, dia pun iri hati dengan Nabi, tapi dia tak lawan Nabi secara terang-terangan macam Quraisy buat di Mekah. Sebab dia tahu kalau dia lawan, dia akan Nabi itu akan dibela oleh Aus dan Khazraj. Jadi apa dia buat? Dia pura-pura masuk Islam dan dia cuba buat kacau kepada dakwah Islam. Jadi inilah permulaan titik hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi nak sebut pada kita, dalam buku kita ni dia ada 9 poin berkenaan dengan hijrah para sahabat ke Habsyah hingga hijrah Nabi ke Madinah. Jadi nak sebut pada kita, dia sebut secara ringkas je. Okay, jadi sekarang ni kita masuk bahagian seterusnya, iaitu ad-durus wal ibar, iaitu pengajaran dan juga pedoman daripada 9 poin yang dia sebutkan ni. Okay. Yang pertama yang dia sebut sini,
Dia kata qad yahmi ad-da'iyatu ahadu aqribaihi mimman laysu ala da'watihi wa fi dhalika fa'idatun lid-da'wati hina takunu mustad'ifah idh yamna'u al-ashraru min al-'udwani ala hayatihi aw massahu bi'adha fa'asabiyatul qabilah wal 'ailah qad yastafidu minha ad-da'iyatu min himayatihi wa himayatu da'watihi idh lam yusayiruha ala ma hiya alaihi min munkarat. Maksud dia apa? Kadang-kadang ada kaum kerabat pendakwah yang tidak bersama dengan dakwahnya tetapi bertindak melindunginya. Situasi ini memberi faedah kepada dakwah ketika ia masih lemah, kerana dia akan bertindak menghalang golongan jahat, membunuh atau menyakitinya. Oleh yang demikian, sentimen kabilah dan kekeluargaan kadang-kadang boleh digunakan oleh pendakwah untuk melindungi dakwahnya selama mana beliau tidak seiringan ataupun turut serta melakukan kemungkaran bersama kaumnya. Poin pertama ni penulis nak beritahu pada kita, ketika mana Nabi mengiklankan Nabi ni Rasul, iaitu peristiwa di atas Bukit Safa yang masyhur, yang kita pernah dengar, iaitu Nabi ni bila mana Nabi dah 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, secara sir, maka bermulalah dakwah secara terang-terangan. Bila mana Nabi berdakwah secara terang-terangan, Nabi naik atas Bukit Safa, Nabi iklankan dakwah Nabi. Nabi kata kepada sekalian Quraisy dan juga sekalian orang yang ada pada waktu tu, kalau aku kata di belakang bukit ini ada tentera yang nak menyerang kamu, adakah kamu percaya? Mereka semua kata kamu percaya, bahkan kami gelar kamu dengan Al-Amin. Tidak ada perkataan yang keluar daripada lidah kamu melainkan kami percaya. Maka kata Nabi, ketahuilah semua berhala yang ada ni ialah batil belaka, dan yang benar ialah kita sembah Allah Ta'ala tanpa melalui berhala ni. Sebut-sebut lagu tu tak semua orang boleh terima rupanya. Golongan bawahan mereka boleh terima, golongan atasan tak boleh terima, sebab urusan berhala sudah ada kepentingan kepada pemimpin-pemimpin besar pada waktu tu. Sebab tu kita dah sebut sini beberapa kali, antara yang paling awal menentang kata-kata Nabi tu ialah pak saudara Nabi sendiri, iaitu Abu Lahab. Sehingga turun ayat dalam Quran, Allah Ta'ala kata tabbat yada abi lahabin wa tab, celakalah kedua tangan Abu Lahab dengan secelaka-celakanya. Sebab apa? Sebab Abu Lahab dia telah angkat tangan pada Nabi dan dia kata tabballaka ya Muhammad sa'iral yaum ajma'na li hadza. Apa maksud dia? Kata Abu Lahab, celakalah kamu sekalian umurmu wahai Muhammad, adakah kerana urusan ni kamu kumpul kami? Maknanya adakah kerana kamu nak kata berhala ni tak betul, sembah berhala ni tak betul, kamu kumpulkan kami? Sebab apa dia lawan? Saya dah sebut banyak kali sini. Sebab Abu Lahab dia lawan, bukan dia tu penyembah berhala yang baik pun. Dia bukan orang yang rajin pergi sembah berhala. 360 berhala tu bukan dia sembah hari-hari. Cuma dia orang yang menjaga maintenance berhala tu. Dia orang yang ditaklifkan, jawatan dia jaga berhala bagi berkilat selalu. Jadi bila mana Nabi buat lagu tu, menyebabkan dana tahunan, belanjawan tahunan tak turun kalau orang percaya. Lepas pada ni kalau orang percaya apa Muhammad sebut, jawatan aku hilang, pengaruh aku hilang, duit bulanan allowance ahli majlis lembaga mesyuarat pun semua hilang belaka. Kepentingan. Dia bukan seorang penyembah berhala yang baik, tapi dia melihat kepentingan pada waktu tu. Nabi sebut sebelum tu dia yang kata, apa kamu sebut kami percaya. Lepas pada Nabi sebut lagu tu, dia pancung terus, dia kata, adakah kamu himpunkan kami kerana ni? Celaka kamu. Dia sebut pada anak saudara dia. Bermula pada waktu itulah berlakunya sentimen terhadap Nabi Muhammad. Pada waktu itulah kabilah-kabilah yang satu family dengan Nabi ni, orang-orang yang satu family dengan Nabi, dia tak terima, tapi dia jaga Nabi. Kita tak terima apa Muhammad sebut ni, tapi kalau orang nak menyakiti Muhammad, orang konspirasi nak bunuh dia, kami tak bagi. Abu Talib, walaupun dia seorang yang kafir pada waktu tu, dia tak bagi orang sentuh anak saudara dia. Walaupun kabilah Quraisy tu dah terpecah pada dua, satu kumpulan benci Nabi dan berniat buruk pada Nabi, satu kabilah lagi, itu utamanya Bani Abdul Muttalib, Bani Abu Talib sendiri,
mereka ni walaupun tak terima Islam secara keseluruhan, mereka masih lagi ada rasa kekeluargaan dengan Nabi, mereka jaga Nabi. Sebab kalau tengok dalam fasa dakwah Nabi, selepas pada Nabi dakwah secara terang-terangan ni, Nabi ditentang hebat dah pada waktu tu. Cuma Nabi ni diberi jaminan keselamatan oleh Abu Talib. Sebab tu Nabi sedih bila mana Abu Talib meninggal ataupun wafat, sebab jaminan keselamatan tu makin tipis pada waktu tu. Jadi tu poin pertama. Sebagai seorang pendakwah, kita ni walaupun keluarga kita kadang-kadang dia tak sehaluan dengan apa yang kita bawa. Kadang-kadang sebahagian pendakwah kita bawa lagu lain, keluarga kita faham lagu lain, tapi hubungan kekeluargaan ialah kekeluargaan, tak boleh dipisahkan. Maknanya isu-isu berkait dengan bab kesusahan sama-sama keluarga ni kita kena ambil syakna, walaupun kita tidak sefahaman ataupun tak seagama pun sebenarnya. Jadi kekeluargaan tak akan putus sampai bila-bila, walaupun pendakwah tu membawa haluan yang berbeza dengan apa yang dipaham oleh majoriti keluarga dia. Poin yang kedua, az-zawjatu salihatul mu'minatu bida'watil haqqi tadhallulin kathiran min as-sa'ab li zawjiha ad-da'iyatu idza syarakathu fi humumihi wal alamihi. Maksud dia apa? Isteri salihah yang beriman dengan dakwah kebenaran akan mempermudahkan banyak kesulitan yang dialami oleh suami yang berdakwah. Ini nak cerita tentang Khadijah binti Khuwailid. Dia seorang isteri yang faham. Dalam kitab ni dia sebut az-zaujah as-salihah al-mu'minah. Isteri yang saleh yang beriman. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut khairu mata'id dunya, sebaik-baik perhiasan dunia ni az-zaujatus salihah, iaitu isteri yang saleh, iaitu yang faham terhadap suami dia. Faham ni bukan maksud dia mengiyakan semua yang suami dia buat. Dia boleh membetulkan saat suami dia buat benda yang tak betul. Dia boleh tegur benda yang tak betul. Dan dia boleh jadi pemangkin semangat kepada suami dia bila mana dia lemah. Kita dah baca hadis tu. Hadis ketika mana Khadijah dia tengok Nabi balik turun daripada Gua Hira, Nabi balik dalam keadaan menggigil baru lepas tengok Jibril ni. Nabi kata pada dia, zammiluni, zammiluni, selimutkan aku, turunkan rasa kebah badan aku ni. Bukan rasa kebah, rasa tak sedap badan. Saya dah sebut sebelum ni, zammil ni maksudnya selimut kerana nak bagi hilang rasa lemah ataupun rasa tak sedap badan. Itu maksud zammiluni. Okay. Apa kata Khadijah? Bila mana Khadijah dengar apa yang Nabi jumpa di Gua Hira, dia sebut apa? Wallahi la yukhzikallahu abada. Demi Allah, Allah Ta'ala tak akan hina orang macam kamu. Sebab Nabi duk ingat Nabi ni kena sampuk. Sebab pada waktu tu Nabi ni duk berasa sembah berhala tak betul. Nabi rasa macam Nabi kena sumpah dengan berhala kot pada waktu tu. Okay. Jadi bila mana isteri dia sebut lagu tu, Nabi rasa lega. Nabi rasa apa yang Nabi bertemu tu ialah kemuliaan, bukan kehinaan, iaitu Jibril alaihissalam. Okay. Jadi nak sebut pada kita bahawasanya kepentingan adanya pasangan hidup, iaitu isteri salihah yang beriman dengan dakwah kebenaran akan mempermudahkan banyak kesulitan yang dialami oleh suami yang berdakwah. Ini akan berlaku jika si isteri turut berkongsi kerongsingan dan penderitaan suami. Dengan perkongsian tersebut, si isteri akan meringankan bebanan kerongsingan suami. Ia juga akan membangkitkan dalam diri suami rasa untuk meneruskan dakwah dan tetap teguh di atas jalannya. Oleh itu, si isteri dapat memberi kesan kepada kejayaan dan kemenangan dakwah. Sebab tu kau tengok perempuan-perempuan pada zaman salafus salih, kalau kita tengok, mereka ini dibina dengan ilmu. Aisyah radhiyallahu anha, salah seorang isteri Nabi yang Nabi paling sayang. Tapi tak boleh lawan Nabi sayang pada Khadijah lah. Okay. Cuma selepas kewafatan Khadijah ni, Nabi paling sayang Aisyah. Kalau kita tengok manaqib Aisyah, manaqib ni maksud dia apa? Cerita tentang diri Aisyah radhiyallahu anha. Macam mana Aisyah? Aisyah seorang yang alim, seorang yang boleh beri fatwa, seorang yang pernah menggegarkan di kalangan para sahabat. Kalau kita baca antara benda besar yang dia buat, dia telah memimpin bala tentera dalam peperangan Jamal untuk menuntut pembunuhan Uthman bin Affan. Seorang perempuan, dia ada pengaruh. Yang ikut dia siapa?
Zubair bin Al-Awwam. Yang ikut dia siapa? Talhah bin Ubaidillah. Maknanya sahabat-sahabat yang kibar, sahabat-sahabat yang besar yang ikut dia. Maknanya dia perempuan bukan perempuan yang jenis duduk di rumah, duduk urus rumah aja. Okay. Tapi dia perempuan yang ada sumbangan dalam bidang ilmunya. Maknanya Nabi telah membina seorang perempuan yang Nabi tidak menjadikan perempuan itu sebagai pihak yang terasing. Tapi Nabi libatkan Aisyah radhiyallahu anha dalam banyak bab sehingga Aisyah menjadi pakar rujuk. Sebab tu kau tengok Al-Imamul Qarafi. Imam Qarafi ni tokoh dalam ilmu fiqh dan usul fiqh. Dia ada tulis kitab Al-Furuq nama dia. Di dalam mukaddimah kitab dia disebut 2/3 daripada syariat ni, daripada hukum fiqh ni ialah di atas jasa Aisyah radhiyallahu anha. Kita tak akan faham hukum fiqh kalau kita tak melihat benda tu datang daripada qaul Aisyah radhiyallahu anha. Maknanya dia ni daripada kalangan fuqahaun nisa. Maknanya perempuan yang faqih. Nak sebut pada kita peranan seorang isteri itu, dia bukan hanya berpada dengan seorang yang cantik, seorang yang pandai menghias diri, tapi orang yang boleh beri pandangan waktu berlaku ketegangan kepada suami dia, khususnya bila mana suami dia ni seorang pendakwah macam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia juga akan membangkitkan dalam diri suami rasa untuk meneruskan dakwah dan tetap teguh di atas jalannya. Oleh itu, si isteri dapat memberi kesan kejayaan dan kemenangan dakwah. Sikap Khadijah radhiyallahu anha terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh paling misali yang boleh dilakukan oleh seorang isteri yang beriman dengan dakwah kebaikan. Dia berperanan besar terhadap kejayaan suaminya sebagai pendakwah. Begitu juga keteguhan dan istiqamah beliau dalam dakwah. Sebab tu bila mana cerita tentang Khadijah, Nabi tak pernah lupa Khadijah. Bahkan Nabi jadi khayal kalau sebut Khadijah. Itu istilah yang saya guna. Khayal maksudnya macam mana? Seakan-akan Nabi tak ingat dia tu dah meninggal. Sebab tu banyak hadis ketika mana Nabi berada di Madinah, Aisyah radhiyallahu anha ada dalam rumah. Maknanya Nabi berada di rumah Aisyah. Datang adik Khadijah ketuk pintu rumah Nabi. Nabi tengah salat. Nabi cepatkan salat sebab nak buka pintu tu. Sebab Nabi dah terlupa, itu bukan adik Khadijah, itu Khadijah. Walaupun dah mati lebih pada 10 tahun dah pada waktu tu. Maknanya dia ada kesan sehingga benda tu menimbulkan kecemburuan dalam hati isteri Nabi, terutamanya Khadijah. Tapi apa Nabi jawab? Nabi kata, demi Allah tidak ada orang yang boleh mengatasi Khadijah. Kemuliaan Khadijah radhiyallahu anha seperti mana riwayat yang sahih disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, iaitu kata Jibril, Nabi kata satu hari Jibril datang bertemu dengan aku, dan Jibril kata Allah Ta'ala telah mengirimkan salam kepada isterimu Khadijah. Innallaha qad yuqri'uha salam. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah membacakan kepadanya salam. Dan Allah Ta'ala telah membina sebuah rumah yang dipenuhi dengan intan berlian di syurga untuk Khadijah. Kemuliaan besar sebab yang beri salam tu Tuhan. Beza dengan Aisyah. Aisyah ni yang beri salam siapa? Jibril alaihissalam. Bezalah dengan mana-mana perempuan lain yang beri salam ni buaya je. Okay. Jadi nak beritahu yang kirim salam ni orang lain, okay? Bukan orang soleh, bukan apa pun yang duk beri salam ni. Okay. Jadi nak sebut pada kita bahawasanya itu kemuliaan. Mulia sebab apa? Dengan sebab ada ilmu. Bukan mulia dengan sebab cantik semata-mata. Okay. Yang ketiga, kesedihan kerana kehilangan seorang kerabat yang berperanan melindungi dakwah walaupun dia tidak beriman merupakan kesedihan yang terbit daripada keikhlasan berdakwah. Sementara kesedihan terhadap kehilangan seorang isteri yang beriman dan ikhlas terbit daripada rasa setia kepada isteri yang telah menjadi contoh dalam pengorbanan dan sokongan. Oleh kerana itu ketika Abu Talib meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimakallah wa ghafara lak, la azalu astaghfira laka hatta yunahi Allah. Apa maksud tu? Kata Nabi, semoga Allah Ta'ala merahmatimu wahai Abu Talib. Abu Talib dah mati dah wafat dah. Dia ni wafat dalam keadaan kafir. Semoga Allah Ta'ala merahmati dan mengampunkan kamu. Itu Nabi sebut pada Abu Talib. Dan aku akan tetap memohon ampun sehingga Allah Ta'ala melarang aku mohon ampun pada kamu. Jadi nak sebut pada kita apa dia?
Nabi ni walaupun Nabi tahu pak saudara dia ni ialah seorang kafir, tapi dia tak pernah melakukan halangan kepada dakwah Nabi. Cuma dia tak diberikan pembukaan hati untuk dia terima Islam. Okay. Sebab tu daripada perkataan Nabi ni kita boleh tengok betapa dalamnya sayang Nabi terhadap Abu Talib. Okay. Tapi perkataan ni bukan dalil kalau mati kawan kita yang bukan Islam, kita nak sebut pada dia RIP, rest in peace. Tak boleh. Selalu orang duk tanya isu ni. Boleh tak sebut kepada orang bukan Islam yang mati rest in peace? Tak boleh. Walaupun perkataan tu jelas Nabi kata kepada Abu Talib kafir. Apa Nabi kata? Rahimakallah wa ghafaralak. Allah Ta'ala rahmati kamu dan Allah Ta'ala ampunkan kamu. Aku akan minta ampun sehingga Tuhan larang. Okay. Maknanya bila mana turun larangan Tuhan, Nabi tak minta dah. Jadi larangan tu bukan pada Abu Talib saja, semua. Sebab ada orang guna dalil ni nak kata boleh sebut RIP tu kepada non-Muslim yang meninggal. Tak boleh. Kita tak kata apa-apa pun pada mereka. Sama macam Merry Christmas, kita tak kata apa-apa juga pada mereka. Okay. Jadi itu yang paling tepat bila mana berinteraksi dengan orang kafir. Sebab ia berkait dengan bab yang sudah ada ketetapan ataupun kita sebut sebagai benda-benda yang qat'i yang dah tetap. Okay. Sesungguhnya apa lagi yang disebut sini? Oleh yang demikian, orang Islam ketika itu telah mencontohi Rasul mereka. Mereka turut memohon ampun untuk keluarga mereka yang mati dalam keadaan musyrik, sehinggalah turun firman Allah pada ayat 113 surah At-Taubah. Ayat ni menjadi sempadan. Kita tak boleh dah minta ampun kepada orang kafir. Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak boleh dan tidak dibenarkan bagi Nabi dan orang beriman untuk minta ampun bagi orang kafir walaupun yang kafir itu daripada keluarga yang dekat. Dan telah jelas pada kamu mereka yang mati itu min lahum annahum ashabil jahim. Mereka itu ialah penghuni neraka Jahannam. Dengan turunnya ayat tersebut, Nabi tidak lagi memohon ampun untuk Abu Talib. Begitu juga orang Islam tidak lagi memohon ampun kepada keluarga musyrik yang mati oleh kerana sebab-sebab di atas. Sepanjang hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda terus mengingati kelebihan Khadijah, memohon rahmat untuknya dan berbuat kebajikan kepada teman-teman Khadijah. Sikap Rasulullah ini membuatkan Aisyah merasa cemburu dengan Khadijah padahal Khadijah telah meninggal dunia. Ini kerana Aisyah radhiyallahu anha sering mendengar pujian Nabi kepada Khadijah. Al-Bukhari meriwayatkan dalam katanya, aku tidak pernah merasa cemburu kepada isteri Nabi. Ini kata-kata Aisyah, sebagaimana aku cemburu kepada Khadijah. Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah kata, aku tidak merasa cemburu kepada isteri-isteri Nabi sebagaimana aku cemburu kepada Khadijah. Aku tidak melihat Khadijah, namun Nabi SAW sering menyebut-nyebutnya. Tidak melihat ni maksudnya tak sempat tengok Khadijah. Maknanya mungkin Khadijah wafat, Aisyah belum lahir ataupun terlalu kecil pada waktu tu. Ada masanya baginda menyembelih kambing. Nabi sembelih kambing, kemudian Nabi memotong, lalu Nabi mengirimkan kepada teman-teman Khadijah. Maknanya Nabi sembelih kambing, Nabi duk bedak kepada kawan-kawan Khadijah. Maknanya Nabi bagi kepada kawan Khadijah sebagai mengenang, orang kata apa, hubungan Khadijah dengan kawan-kawan dia. Okay. Ada masanya aku berkata kepada baginda, seolah-olah tiada wanita di dunia ini melainkan Khadijah. Kata-kata tu keluar dengan sebab kecemburuan. Okay. Baginda bersabda, dia ialah sekian dan sekian, iaitu Nabi sebut jasa Khadijah dan kebaikan Khadijah. Waruziqtu minhal aulad, Nabi kata, dan aku telah diberikan rezeki daripadanya anak-anak. Itu yang antara yang Nabi sebut daripada kebaikan Khadijah. Jadi bila mana Aisyah sebut benda tu, jadi Nabi pun diam. Jadi Nabi sebut benda tu, Aisyah pun diam. Aisyah tak kata apa, maknanya tak dapatlah mengatasi kebaikan dan kehebatan Khadijah radhiyallahu anha. Dan dalam masa yang sama, hadis ni tunjuk pada kita ghirah ataupun cemburu seorang perempuan itu benda yang normal sahaja, dan benda tu tak dapat dibuang oleh mana-mana orang lelaki yang bergelar suami, tak dapat buang. Sebab benda tu memang akan ada. Cuma bagaimana dia menguruskan kecemburuan tu sendiri. Okay.
Jadi setakat tu saja kita punya perbahasan pada malam ni, kita berhenti situ. Kita akan sambung lagi beberapa pengajaran dan pedoman dalam bahagian ni. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.